Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Welcome everyone. Good morning. Arigato gozaimasu. Tashahau. Ini semua adalah kunci kepada tajuk kita, iaitu lingua craft. Lingua adalah bahasa, craft melambangkan kreativiti, dunia Minecraft yang digabungkan untuk menjadi satu nama untuk memberi imajinasi yang tepat kepada pemain. Sebelum main sudah pun mereka tahu yang dunia ini adalah dunia berkonsepkan bahasa, permainan bahasa. Objektif permainan ini untuk memperkenalkan ataupun mempromosikan 4 bahasa utama di Fakulti Pengajian Bahasa Utama, iaitu bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Jepun dan bahasa Mandarin, selari dengan integrasi ilmu akli dan nakli yang diperkenalkan oleh Yusim. Set you free. So dunia ini, Fill you with energy to life. tema kita adalah tema sebabkan itu kita berpakaian sebegini pada hari ini. Jadi jangan main-main takut kena spill nanti. So kita akan berpindah ke dunia fantasi Minecraft. Sama-sama kita kira. Silakan persembahan pertama. Okey, terima kasih Dr. Ahmad. Sekarang saya akan menerangkan secara ringkas bagaimana dunia ini dibina. Dunia ini kami bina dari world mode flat, iaitu dia memang rata, dan kami bina bangunan ni dari fasa ke fasa, iaitu tingkat ke tingkat. Kemudian selepas siap bangunan, kami membina persekitaran di sekeliling bangunan FPBU yang tersayang ni. Kemudian kami membina 6 permainan. Yang pertamanya, permainan lava. Untuk makluman, permainan-permainan ini sepatutnya dimainkan dalam mode survival, iaitu dia ada nyawa. Bila terjatuh di dalam lava ni, dia akan kembali ke poin yang asal, yang dekat katil ni. Dia akan spawn dekat katil. Permulaannya di sini dan akan berakhir di sana. Kemudian pemain akan naik kad dan akan dapat menikmati pemandangan FPBU 360 darjah. Minta saya keluar dulu. Dia akan berpusing sekitar kawasan bangunan FPBU, termasuklah di belakang bangunan FPBU tu. Belakang ni ada tasik. Dan akan diteruskan masuk di pintu utama. Pintu utama ni kita akan bersambung dengan permainan yang kedua yang disediakan peta. Peta ni bertujuan untuk menyelesaikan masalah maze puzzle. Dia bertujuan untuk menyelesaikan maze puzzle. Pemain akan mencari jalan keluar dan akan bersambung kepada permainan yang ketiga. Najihah, silakan. Wah, Aizam, arigatou gozaimasu. Okey, untuk permainan yang ketiga ni, permainan yang mengandungi soalan-soalan bahasa Jepun. Tapi walaupun soalan ni soalan berbahasa Jepun, tapi dia tidaklah terhad kepada pelajar bahasa sahaja. Dia tetap umum kepada semua pelajar. Sebabkan di awal permulaan game bahasa Jepun ini akan ada NPC yang akan menerangkan nota tentang game dalam permainan bahasa Jepun ini. Jadi nota ini cukup untuk dijadikan panduan dalam game tersebut. Dalam game tersebut merupakan game bahasa Jepun ini merupakan game yang berbentuk pilihan jawapan. Pilihan jawapan yang menggunakan pintu. Seandainya seandainya pemain memilih pintu dan mereka jatuh ke dalam lava, ini bermakna jawapan yang mereka pilih itu adalah jawapan yang salah. Jadi mereka perlu ulang semula game tersebut daripada soalan yang pertama.
Benda ni akan melatih minda pemain tersebut untuk ingat balik yang mana jawapan yang salah untuk memperbetulkan semula kepada jawapan yang betul. Jadi perkara inilah yang sangat penting untuk yang perlu ada dalam setiap pelajar. Jadi Lingua-Craft ni juga adalah satu game yang merupakan gaya pendidikan yang berbentuk e-gamifikasi, di mana ia menjimatkan masa kepada pelajar yang tidak mempunyai yang kesuntukan masa untuk mempelajari bahasa. Jadi dengan adanya game ni, mereka akan mendapat dua perkara, iaitu bermain game sambil belajar. Mereka dapat enjoy dalam game tu dan juga dapat ilmu baru tentang bahasa-bahasa yang tidak pernah dipelajari. Sekian, kita teruskan dengan kandungan seterusnya. Okay, thank you Naziha. Okay, next, we will go to the next game. Okay, do you know what is it? But before that, I will change my language into Malay. Okay, untuk permainan ini sama juga seperti konsep yang sebelum ini. Kita ada sediakan soalan dan juga jawapan. Tetapi untuk permainan ini, pemain perlu memilih satu jawapan yang betul antara pintu-pintu yang ada, dan apabila masuk ke pintu yang salah, mereka akan mengulang kembalilah ke hadapan semula. Jadi semua pemain perlu cakna dengan soalan yang di atas tu seperti yang di dalam skrin, dan juga memilih jawapan yang betul lah supaya boleh ke next question, ke soalan yang seterusnya. Okay, untuk kesemua permainan yang kami ada ni, kami terapkan 4 elemen dalam permainan kami, iaitu pengetahuan, kemahiran, motivasi dan juga kualiti. Pengetahuan disebabkan di dalam setiap permainan kami ada sediakan nota-nota, dan kami meletakkan bahasa-bahasa, 4 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, Arab, Jepun dan juga Mandarin. Okey, yang kedua kemahiran. Kemahiran akan meningkatkan kemahiran juga disebabkan kita bermain dengan komputer. Jadi kita akan meningkatkan kita punya skill dalam ICT. Okey, dan juga meningkatkan juga kemahiran kita berkomunikasi, kemahiran kita untuk berfikir dan juga kemahiran kita untuk menyelesaikan masalah. Okey, untuk next, motivasi. Memotivasikan pemain disebabkan kita ada hukuman dan kita ada reward. Jadi apabila salah, dia akan pergi ke hukuman. Jadi pemain perlulah tidak berputus asa untuk bermain dalam permainan ini. Yang terakhir iaitu kualiti. Kualiti, kami mementingkan kualiti dalam permainan kami, iaitu kualiti dalam penyelesaian masalah dan juga making a decision. Membuat keputusan. Jadi ya, dua elemen ini amat penting dalam permainan inilah, sebab kebanyakan permainan mempunyai penyelesaian masalah dan juga membuat keputusan. Okey, seterusnya objektif kami dan seterusnya permainan kami dilengkapi dengan objektif utama. Memenuhi objektif utama kami, iaitu membenarkan pemain bermain dengan rasa seronok. Dan menggunakan pelbagai bahasa. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. السلام قبل الكلام والكلام بالابتسام والابتسام رمز الإسلام والإسلام دين السلام. Baik-baik. Berdasarkan pantun saya sebentar tadi, semua pasti tahu apa itu game yang seterusnya. Jadi game yang seterusnya kami fokus kepada pembelajaran bahasa Arab. Okey, sebelum kita mengharungi cabaran game ini, kami menyediakan nota. Nota itu nota asas bahasa Arab. Jadi bila pemain nak bermain game ini, pemain akan merujuk nota tersebut. Merujuk nota itu dahulu. Jadi bila sudah merujuk dan baca apa semua, pemain boleh pergi ke game seterusnya. Game ini, okey, boleh baca dahulu game ini.
Dan bila baca, kita akan ada reward dan ganjaran. Iaitu, apabila kita menjawab dengan betul, kita akan mendapat apple emas, iaitu pertambahan nyawa. Dan jika kita salah jawab, kita akan mendapat racun, iaitu perkurangan nyawa di situ. Jadi oleh itu perkara ini sangat mendorong pelajar ataupun pemain untuk mereka lebih berusaha apabila dalam proses pembelajaran. Kerana menurut pakar psikologi, dalam kajian mereka mengatakan bahawa apabila kita mengulangi ataupun menggunakan kegiatan mental kita dalam suatu pembelajaran, kita akan lebih, maksudnya kita akan lama tahan dalam ingatan kita. Jadi game yang kami ciptakan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pakar psikologi tersebut. Terima kasih semuanya. Teacher Hao, Ni Hao Ma. Okay, semua dah dapat camen apa bahasa seterusnya yang saya akan bentangkan, iaitu bahasa Mandarin. Okay, permainan ini adalah merupakan permainan yang terakhir selepas mengharungi kesemua cabaran sebelum ni. Permainan ni dinamakan permainan memanah. Kami di sini akan menguji kebolehan memanah pemain-pemain yang masuk ke dalam lingua craft kami. Kerana dekat sini sasaran peserta ialah dia perlu memanah pada jawapan yang tepat untuk menghabiskan halangan tersebut untuk mendapatkan ganjaran setelah menghadapi kesemua cabaran, iaitu pemain akan mendapatkan diamond. Lepas tu dalam konteks permainan ni kami telah mengemukakan soalan-soalan asas berkaitan Mandarin seperti huruf-huruf asas Mandarin. Dan yang mana soalan-soalan ni dapat memupuk minat pelajar yang baru bermula nak belajar tentang bahasa Mandarin. Jadi kat sini dapat pelajar-pelajar yang pemula akan dapat belajar bahasa Mandarin ni dengan seronok lah. Okay. Tambahan pula, permainan ni adalah permainan yang terakhir, jadi kami akan cuba membagikan cabaran yang lebih sukar kepada pemain, yang mana kami telah menggunakan item yang dinamakan redstone. Item yang dipanah akan menyala bila panah akan mengenai target yang tepat. Kami gunakan redstone comparator yang terhubung dengan dispenser yang melepaskan panah tu. Comparator akan hasilkan signal jika panah mengenai target yang boleh diarahkan untuk aktifkan redstone atau sumber cahaya. Dengan cara ni pemain dapat libatkan elemen redstone tu yang memberikan reflection kepada pemain tu sama ada tempat yang dipanah tu sama ada betul atau tidak. Kalaulah tempat tu tidak menyala, maka jawapan yang ditebak tu adalah salah. Okay, kalau dibahaskan tentang strategi pelaksanaan pula, word kami telah melalui fasa pengembangan yang teliti dan ujian yang mencakup kepada keempat-empat bahasa kami seperti yang diterangkan tadi. Jadi, word kami telah diperoleh tahap penilaian daripada beberapa orang yang kami telah uji supaya kita dapat peroleh penerimaan dan keberkesanan produk dalam konteks pendidikan yang kami telah bina. Okay, kalau disentuh tentang elemen-elemen yang melambangkan USIM pula, dalam elemen itu adalah bangunan kita sendiri, iaitu bangunan FPBU sendiri. Dan pelajar-pelajar yang peserta yang bermain dalam lingua craft kami dan melepasi kesemua halangan dengan berjaya, akan muncul di skrin permain tagline USIM cemerlang, USIM disayang. Jadi kalau nak dapatkan reward ni, cubalah main lingua craft kami. Okay. Kesimpulannya, berdasarkan pembentangan kami, sasaran kami kepada semua pelajar USIM terutamanya, dan semoga dengan adanya permainan ini dapat menarik lebih banyak minat pelajar selaras dengan visi universiti, iaitu mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tahniah Lingua Craft atas penghasilan my craft yang sangat menarik. Saya naik tu, saya main tu. Tiba-tiba saya sampai ke FEBU boleh naik roket tu kan. Saya kita FEBU jalan kaki je kan. Macam tu kan. Dan saya main-main, saya stop sampai dekat bahasa Arab sebab saya tak pandai bahasa Arab. Sebab saya tengok je nota tu. Apa dia tulis ni ya?
Macam tu. Lepas tu saya pun, okey dah tak pandai. So spesifiknya pada student USIM je lah yang ada mahir bahasa Arab. Saya puji untuk kumpulan ini sebab dia memperbagaikan bahasa utama di USIM, betul? Perancis, Mandarin, bahasa Arab dengan satu lagi saya ingat. Okey. Dan ada elemen gamifikasi yang menarik seperti puzzle, quiz, nota dan sebagainya. Tahniah pada saya puji yang itu. Cuma saya nak tanya, apakah sumber utama dalam mewujud setiap ilmu-ilmu bahasa itu yang diguna pakai dalam Minecraft ini? Wujud daripada mana? Adakah daripada doktornya sendiri ataupun mewujud kepada buku-buku ataupun bagaimana? Okey, terima kasih kepada doktor atas soalan tu. Okey, untuk sumber utama, kami punya sumber utama adalah penasihat kami sendirilah, iaitu Dr. Hamad, dan juga daripada buku-buku yang kami telah belajar dan kami praktikan apa yang kami belajar dalam Minecraft itu sendiri. Maksudnya student ni memang belajar 4 bahasa tu? Ya, betul. Oh, lain-lain ni? Ada kalangan kami yang belajar yang ni, ada Maksudnya belajar yang ni. attend ni, yang ada dalam kumpulan ni memang adalah memahir pada setiap bahasa itulah. Betul. Sebab tu awak present tu mengikut bahasa-bahasa awak ke? Ya, betul. Okey. Kita Okey, pada saya terima kasih banyak untuk buat game yang saya suka dalam gamification itu yang survivor. Ini first time antara yang tadi present, saya nampak ini memang sangat yang saya suka. Bila survivor baru ada motivation. Okey, tadi Dr. Mun ada masalah bahasa Arab. Saya ada masalah semua bahasa lain selain daripada Arab. Soalan saya tengok tadi yang Arab lebih ke arah nahu. Okey, yang lain sama atau communication? Sebab saya tak berapa pandai ni Mandarin, Jepun. Okay, terima kasih atas soalan. Jadi persoalan tadi khusus kepada bahasa Arab saja, soalan bahasa Arab. Tadi saya nampak yang bahasa Arab nahu. Saya nampak al-khabar wal-jumlah ismiyah. Jadi sekarang ni soalan saya, ini game untuk meningkat kemahiran komunikasi? Maksud ni orang yang main game ini untuk jawab soalan ni, dia kena pandai komunikasi atau kena pandai nahu? Oh, bukan untuk komunikasi, tapi untuk mereka tahu asas-asas bahasa tersebut. Ada 4 bahasa. Okey, untuk sahaja bagi asas dalam bahasa. Betul, kalau macam pemain tu, bila dia dah tahu asas bahasa tu, contoh kalau Jepun, dia seronok nak main. Jadi dia nak lagi. Jadi kalau kita orang menang, kita orang boleh upgrade lagi permainan ini. Macam tu. Okey, tahniah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju tu beli ke macam mana? Zahid. Sponsor, Alhamdulillah. Sponsor. Okey, antara kostum tercantik lah kalau ada kategori kostum lah kan. Okey, so tu satu effort. Kita sokong dan puji effort bila kita nak buat presentation. Ada satu effort yang baik. Dan kita juga ucap terima kasih pada Dr. Hamadullah, antara lecturer setakat ni, lecturer yang naik ke pentas bersama. So satu bimbingan dalam kupasukan, satu contoh yang baik lah. Okey, dan juga game ni sangat menarik, pada saya sangat menarik, di-craftkan dengan baik untuk keseluruhan komponen-komponen bahasa. Saya just nak tanya, adakah dia game berbentuk ada kesinambungan? Maksudnya kita kena pergi main bahasa ni dulu, kemudian dah habis baru boleh masuk ke bahasa lain? Ataupun dia stand alone, bahasa ni saja dah habis, kita boleh keluar ke, ataupun macam mana tu? Dia ada kesinambungan tak? Maksudnya dia macam level 1 bahasa ni dulu, kemudian dah berjaya baru boleh masuk ke level seterusnya. Okey, terima kasih soalan tu. Ya. Okey, terima kasih. Ya, saya. Yang berkaitan level tu, dia ada kesinambungan. Dia ada 6 game. 2 yang pertama tu dia lebih fokus kepada kesediaan pemain dalam kawalan
dalam kawalan permainan, fokus. Sebab tu yang awal tu ada lava, yang kedua tu ada maze puzzle. Bila masuk permainan yang ketiga, baru dia kaitkan dengan bahasa. Dan dia ada kesinambungan. Memang kami dah letak invisible wall dan sebagainya untuk pemain tu tidak boleh keluar daripada kawasan tu bebas. Okey, cuma kesinambungan dia ada sikit cabaran dari segi bahasa lah. Contohnya dia mungkin kita perlu nichekan kepada budak FEBU dulu ke kan, sebab ada bahasa yang tak semua orang tahu. Contohnya kalau saya tersangkut dekat bahasa Jepun contohnya, saya nak masuk seterusnya tapi tak boleh. Mungkin pada pandangan saya dia boleh di-upgrade lagi sebab game memang dia berbentuk versioning, boleh ada version lagi kan. Contohnya mungkin lepasnya ada jalan keluar. Kalau tak boleh bahasa Jepun, mungkin dia pergi ke tempat lain dulu ke, ataupun dia pergi boleh baca dulu ke something kan. Something like that lah. Saya jawab sikit lah berkenaan benda tu. Silakan. Dia konsepnya dia lebih kurang macam kalau kita bermain dengan contohnya The Mummy mainan kan, dia adalah rumus yang memang tidak difahami. Tetapi untuk memahami rumus-rumus ataupun kalau kita lihat tulisan Jepun dengan tulisan Mandarin sebentar tadi, sebelum tu dia ada nota. Nota itu perlu dirujuk oleh pemain baru dia boleh melepasi cabaran tersebut. So dia bukan bahasa semata-mata. Objektif daripada permainan ini terfokus untuk memotivasikan pelajar-pelajar untuk multilingual. Bukan terfokus kepada bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dan boleh dikatakan majoriti pelajar USIM ni pun tak tahu kewujudan bahasa Mandarin dengan bahasa Jepun di USIM sebagai bahasa elektif. So melalui permainan ni, ramai yang melalui testimoni yang kita dapatkan, mereka baru tahu, oh ada rupanya bahasa Jepun, oh rupanya ada bahasa Perancis. So daripada sini kita adalah satu permulaan. Mungkin apa yang dicadangkan, kalau kita dapat extend selepas ini untuk cabaran bahasa secara spesifik pula. Okey, sangat jelas penerangan tersebut. Saya ucap terima kasih. Saya antara yang berenang dalam tasik itu tahu. Okey, antara yang ada tasik lah ke sini. So terima kasih. Tahniah. Sekejap ya, saya nak tambah. Sekejap. Tadi pada last peserta dikatakan bahawa Minecraft ini telah diuji betul oleh beberapa tu berapa? Feedbacknya diorang kata okey, bagus dan cantik diorang kata. Cantik itu. Itu je. First saya bagi dekat kawan-kawan rumah sewa saya. Okey. So kuantitinya tidak tahulah. Just random je. Lebih kurang 10 kat atas tu lah. Sebab saya ada kawan saya yang main game juga, diorang pun nak cuba juga. Okey, baik. Terima kasih. Tanya. Sebagai penutup sedikitlah sebelum kita beransur, bahasa ini bukan semata-mata bahasa permainan, tetapi tanpa bahasa semua ilmu tidak akan ada. So selamat berbahasa dan berlingual crafts.